اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الحمد لله وحمدنا لربنا نعمة منه عز وجل وفقنا إليها، وشكرنا على هذا أن نحمد الله سبحانه وتعالى المرة بعد المرة والكرة بعد الكرة، ولا نفتر عن حمد الله سبحانه وتعالى على هذه المنن وعلى هذه النعم وعلى هذا الإفضال منه سبحانه وتعالى تكرم به عز وجل من غير سابق مسألة منا، لكنه تفضل وإحسان منه عز وجل. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala ke atas nikmat yang diberikan oleh Allah dan anugerah yang diberi oleh Allah dengan memberikan taufik kepada kita semua untuk melakukan kebaikan. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala perlu diungkapkan dengan memuji kepada Allah sekali, dua, tiga dan berterusan dan berulang-ulang untuk memuji kepada Allah dan tidak merasa letih atau penat untuk memuji selalu kepada Allah sebagai tanda rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberi, atas anugerah yang dianugerahkan, atas segala pemberian yang sentiasa tercurah dari Allah Subhanahu wa taala, memberi kepada kita macam-macam nikmat tanpa kita meminta kepadanya. Akan tetapi ini adalah sifat pemurahnya Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الذي أمرنا بالمحبة وأمرنا بالاجتماع وأمرنا بالمودة حتى نكون أمة واحدة، حتى نكون إخوة متعاونين متحابين مجتمعين على كل ما ينفعنا وينفع أمة النبي محمد في أقطار الأرض كلها. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang memerintahkan kita semua untuk saling kasih mengasihi, yang mengajak kepada kita untuk saling berhimpun dan berkumpul dalam keadaan sayang menyayangi sesama kita, untuk menjadi umat yang satu, untuk menjadi umat yang bersaudara, yang saling membantu, yang saling mengasihi dan saling mendatangkan manfaat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ثم إن هذا الاجتماع الذي يتحقق به مقصد من مقاصد الشريعة، مقصد أشار الله سبحانه وتعالى إليه في غير ما موضع، مقصد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتمسك به، ومقصد من مقاصد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومنا من الله سبحانه وتعالى بها على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Lalu kemudian perkumpulan kita pada saat ini adalah untuk merealisasikan apa yang menjadi objektif dan tujuan dalam syariat, yang mana diulang-ulang di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mencapai objektif dan tujuan tersebut dan berpegang kepada objektif tersebut. Dan ini juga bahagian yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan anugerah terbesar daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma amrullah subhanahu wa ta'ala lil khalaiq
بمثل هذا اللقاء الذي ينتج منه الإخاء وينتج منه المودة وينتج منه المحبة. فقد قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang pentingnya kita dalam pertemuan seperti ini untuk mencapai objektifnya adalah pertemuan-pertemuan yang melahirkan kasih sayang dan juga ikatan persaudaraan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang maksudnya berpeganglah kamu kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman baik itu laki-laki atau perempuan satu dengan yang lain adalah golongan orang-orang yang saling kasih mengasihi, sayang menyayangi. Amma al-liqa' wal-ijtima' bain al-mu'minin faqad syara'ahu Allah Subhanahu wa ta'ala وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه الصلاة والسلام إلى أن يجتمع المسلمون في كل يوم 5 مرات وفي المساجد، وفي كل أسبوع يوم الجمعة، وفي رمضان يجتمعون لصلاة التراويح، وفي الأعياد يجتمعون لصلاة العيدين، وفي الاستسقاء، وفي الكسوف والخسوف. واجتماع أعظم بكثير مما يجتمع إليه أهل إقليم واحد، وهو اجتماعهم لحج بيته الحرام. وألزم المسلمين كل مستطيع أن يحضر في ذلك الاجتماع العظيم، في ذلك الاجتماع الكبير الفخيم. وجعل جزاء ذلك الاجتماع أن من صلى صلاة جماعة كتب الله سبحانه وتعالى له 27 درجة. 27 درجة. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. Adapun pertemuan dan perhimpunan antara orang-orang yang beriman disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta diperintahkan olehnya melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah mengajak kepada umatnya daripada orang-orang beriman untuk berhimpun dan berkumpul setiap hari 5 kali pada solat 5 waktu dilakukan di masjid. Baginda juga mengajak kepada umatnya untuk sentiasa berkumpul dan bertemu setiap minggu pada hari Jumat dan juga setiap tahun pada bulan Ramadan dalam solat tarawih, dan berhimpun dengan kumpulan yang besar pada solat hari raya, dan berhimpun juga untuk melakukan solat istisqa memohon hujan, solat gerhana matahari dan bulan. Semua itu adalah perkumpulan-perkumpulan yang dianjurkan, termasuk perkumpulan dan perhimpunan yang paling besar, yang paling agung, yaitu perhimpunan dan berkumpulan ketika melaksanakan ibadah haji. Bagi mereka yang mampu diperintahkan untuk menghadiri pertemuan dan perkumpulan tersebut yang sangat besar, yang sangat agung. Pada pertemuan dan perkumpulan setiap hari yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah untuk melakukan solat berjamaah, beliau bersabda, solat berjamaah lebih baik daripada solat bersendirian dengan perbedaan 27 derajat. Kullu hadhihi al-ijtima'at وكل هذه اللقاءات دعا الله إليها وندب النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إليها. من أجل ماذا؟ من أجل أن تأتلف القلوب، من أجل أن توجد المحبة، من أجل أن يكون بين الناس وئام، من أجل أن يكون الناس متآلفون يجتمعون فينظر بعضهم إلى بعض ويتبادلون بنظراتهم إلى وجوههم المبتسمة
يكون من أثر ذلك أن المحبة توقظ في القلوب، والمؤمن أخو المؤمن والمسلم أخو المسلم في كل أحواله، يحبه ويرحمه ويوده، والألفة هي الشأن كل الشأن الذي أراده الله سبحانه وتعالى بين المؤمنين، ومن على النبي صلى الله عليه وسلم وعدها من النعم الكبيرة صلى الله عليه وسلم الألفة بين المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ألف الله بين القلوب بسبب هذه الاجتماعات، بسبب ما دعا إليه سيد السادات صلى الله عليه وسلم، وما يقال وما تسمع من كلمات ومن دعوات تعمق هذه المحبة في القلوب. Pertemuan dan perhimpunan seperti ini adalah bahagian daripada pertemuan-pertemuan yang diperintahkan oleh Allah dan juga oleh Rasul-Nya. Untuk apa? Tidak lain dan tidak bukan, pertemuan seperti ini adalah perlu melahirkan kasih sayang sesama kita, kesejahteraan dan keharmonian sesama kita, melalui pandangan sesama kita dan senyuman sesama kita, yang melahirkan di dalam hati penghormatan dan juga kasih sayang sesama kita. Ini adalah bahagian daripada tujuan utama pertemuan seperti ini, untuk merasakan di dalam hati kita rasa persaudaraan. Seorang mukmin bersaudara dengan saudaranya, muslim juga demikian, dan inilah yang dikehendaki oleh Allah dan juga oleh Rasul-Nya. Dan baginda Rasulullah SAW mengategorikan nikmat kasih sayang ini sebagai nikmat yang besar diberikan oleh Allah kepada umat ini. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang maksud daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah sesungguhnya Allah yang melahirkan kasih sayang di antara orang-orang beriman dalam hati mereka. Kalau kamu ingin memberikan apa saja daripada harta kekayaan yang kamu miliki untuk melahirkan kasih sayang di hati umat manusia, kamu tiada mampu untuk melakukannya. Akan tetapi yang mampu melakukannya untuk melahirkan kasih sayang dalam hati manusia hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pertemuan ini diadakan adalah ingin merealisasikan maksudnya Allah pada pertemuan ini, untuk saling kasih mengasihi, seperti mana juga diajak oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang kamu hadiri, apa yang kamu dengar, apa yang kamu saksikan, kesemua itu adalah bertujuan untuk melahirkan kasih sayang sesama kita. Al-mahabbah ussun qawiyyun fi dinillahi subhanahu wa ta'ala. Haddad Allah man lam yakun lahu maqsad an takuna hadhihi al-mahabbah maqsadan lahu. هدده الله سبحانه وتعالى بأنه سيبدله بآخر. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. Kasih sayang sesama kita adalah merupakan dasar dan fondasi yang kuat dalam syariah dan juga dalam agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam kepada orang-orang yang tidak menjadikan tujuan dan objektifnya dalam hidup ini untuk saling kasih mengasihi sesama kita, bahkan ia ingin mencerai-beraikan hubungan antara manusia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam kepada mereka dalam firman-Nya, yang maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang berpaling dari agama Allah,
maka Allah akan mendatangkan golongan manusia selain kamu. Sifat mereka adalah saling kasih mengasihi, sayang menyayangi sesama yang lain, cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah. المحبة بين المسلمين يجب أن تسود، وما يضادها يجب أن يبتعد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. هذا لا يتحقق إلا بهذه المجالس التي فيها الوعظ وفيها الإرشاد وفيها التذكير وفيها الدعوات إلى الله سبحانه وتعالى لجميع المسلمين، أحيائهم وأمواتهم، كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم، فضل من الله سبحانه وتعالى أدام الله علينا وعليكم هذا الفضل. Kasih sayang sesama orang-orang beriman wajib untuk ditegakkan, dan berpisah atau berselisih, berbeda dan bermusuh adalah wajib untuk ditinggalkan. Demikian dalam sabda Rasulullah, beliau bersabda, kamu jangan saling mendengki dan hasad, kamu jangan saling membenci, dan janganlah kamu merugikan jual beli orang lain. Jadilah kamu orang-orang yang bersaudara. Ini pesanan baginda Rasulullah. Tidak mungkin dicapai pesanan dan tujuan ini melainkan bila umat ini senantiasa menegakkan kasih sayang dengan menghadiri majelis-majelis seperti ini yang menjadi sebab kasih sayang sesama kita. Di dalamnya ada nasihat, di dalamnya ada petunjuk, di dalamnya ada doa kepada Allah bagi orang-orang yang beriman di mana saja mereka berada, yang masih hidup atau yang sudah wafat, laki-laki atau perempuan, dewasa atau kanak-kanak. Semoga Allah senantiasa mengekalkan nikmat kita dengan menghadiri majelis-majelis seperti ini. Min ad-da'awat allati hiya fi hadzal majlis an la yaj'al Allah fil qulub ghillan wala hasadan wala karahiyatan ولا بغضا لأحد من أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبقى الصدور منشرحة، تبقى القلوب مؤتلفة، يبقى النفع بين الناس متبادل، يكون للناس الخير، يكون للناس السعادة، يعملون الأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، ويتبادلون المصالح بينهم على أحسن ما يكون التبادل وفق شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فائدة عظيمة كبيرة. نحن نحتاج إلى الأمن الفكري بين المسلمين. هذا الأمن الفكري أن يكونوا أمة واحدة، أن تكون هذه المظاهر سببا في وجود الألفة بين المسلمين، المحبة بين المسلمين، تبادل الخير والنفع بين المسلمين، التعاون بين المسلمين، البر بالوالدين، صلة الأرحام، الإحسان إلى الجيران، التعامل بين المسلمين بكل ما يكون أوجه التعاون. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Di antara doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di majelis ini adalah kita berdoa agar supaya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dalam hati kita rasa dengki sesama kita atau hasad sesama kita atau benci sesama kita, dan bertujuan dengan doa tersebut agar supaya kita menjadi umat Nabi Muhammad, umat yang satu. Dada kita lapang daripada segala noda-noda dan sifat-sifat yang tidak baik. Dada kita bersih dengan dipenuhi kasih sayang sesama kita, saling memberi manfaat sesama kita.
saling membahagiakan sesama kita dengan melakukan amal-amal yang saleh yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, saling berbagi kebaikan sesama kita. Dan ini adalah merupakan satu faedah yang besar bagi kita semua dari Allah Subhanahu wa taala yang kita sangat memerlukan di zaman ini akan keamanan dalam cara berfikir, yaitu dengan menjadi kita semua sebagai satu umat. Dan ini adalah merupakan satu anugerah yang diberikan oleh Allah kepada umat ini untuk saling kita mengasihi sesama kita, saling membantu sesama kita, mengambil berat tentang berbakti kepada orang tua, mengambil berat tentang menjaga hubungan tali silaturahim, mengambil berat tentang hubungan sesama jiran, mengambil berat dalam hubungan yang baik sesama umat. Allah perintahkan dalam Al-Quranul Karim yang bermaksud, salinglah kamu tolong menolong dalam kebaikan, dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam keburukan dan juga dosa. وهذه مجالس التذكير يتذكر الناس فيها المناسبات والأوقات التي فضلها الله سبحانه وتعالى. ونحن في شهر شعبان، وشعبان اعتاد المسلمون أن يكثروا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي القربة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي التي تستجلب الرحمة من الله عز وجل، لأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. وامتثال لأمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وغير ذلك من الطاعات في هذا الشهر المبارك. ثم نستقبل ونذكر بشهر رمضان المبارك سيد الشهور، شهر رمضان الذي نسأل الله سبحانه وتعالى كما بلغنا شعبان أن يبلغنا رمضان، وأن يوفقنا للصيام والقيام، ويمحو عنا الآثام، ويكرمنا بما أكرم به الخيرة من أهل الإسلام. يكرمنا سبحانه وتعالى بقبول الدعوات وقبول الأعمال الصالحات والتجاوز عن الخطيئات والسيئات ونيل الدرجات الرفيعة والدخول إلى جنات النعيم في يوم الدين يا رب العالمين. Majlis-majlis seperti ini adalah mengingatkan kita kepada satu peristiwa-peristiwa besar, hari-hari yang mempunyai arti, waktu yang memberikan indikasi kepada satu kejadian penting. Kita berada di bulan Sya'ban. Kaum muslimin biasanya memperbanyak di bulan Sya'ban untuk berselawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena berselawat kepada Rasulullah adalah satu amal baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Berselawat kepada Rasulullah adalah tarikan untuk menurunkan rahmat dari Allah kepada orang yang berselawat kepada baginda Rasulullah. Ini disebabkan oleh karena seorang yang berselawat sekali akan dibalas 10 kali, dan itulah yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang maksudnya dalam firman Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi, wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu kepadanya dan bersalamlah kamu kepadanya. Dan di sana ada amal-amal lain yang digalakkan dan juga diperintahkan di bulan Sya'ban al-Mubarak ini. Lalu kemudian setelah bulan Sya'ban kita menunggu datangnya bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita semua ke bulan Ramadan, membantu kita untuk berpuasa dengan sempurna, salat malam dengan sempurna, dijauhkan oleh Allah daripada dosa, dianugerahkan oleh Allah setiap amal ibadah kita dikabulkan, doa kita dimustajabkan, dibimbing untuk melakukan amal-amal yang baik, dijauhkan daripada amal-amal maksiat, dan diangkat darjat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. ضاعف الله الأجور
وعظمها وأقر بها العيون لمن أسسوا هذه المجالس ومن نظموا هذه المجالس، وبارك الله في من خدم هذه المجالس. رحم الله الشيخ محمد عثمان الإسحاقي والشيخ محمد أحمد أسراري، وبارك الله في أولادهم جميعا. بارك الله في عين اليقين وإخوانه وأخواته، وبارك الله في الحاضرين أجمعين. ونسأل الله أن يغفر مغفرة كاملة لمن كان يحضر في هذه المجالس من السابقين أجمعين. ورحم الله الحبيب طاهر بن عبد الله بن أحمد الكاف الذي كان يحرص على الحضور وعلى ترجمة الكلام الشعر والمنثور، رحمه الله تعالى. فبارك الله فيكم، وبارك الله في جماعة الخدمة وفي جماعة الخصوصية، أصحاب الطريقة، وكل من يخدم في هذا المكان. وحفظ الله الضيوف الكرام السادة الأعلام الذين يتصدرون هذا المجلس، الحبايب من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظهم ومتع بهم وأدام لهم الخير، وجمعنا وإياكم على خير. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وارفعنا ولا تضعنا، وأسعدنا ولا تشقنا، وأطل الأعمار في طاعتك ورضاك مع تمام العافية. ونسأل الله أن يقضي حاجاتنا أجمعين، وأن يغفر زلاتنا أجمعين، وأن يستر عيوبنا أجمعين. وكل من نوانيه الله يحقق له أمانيه، ويحقق له ما رجاه وما طلب يا رب العالمين. ويشفي المرضى ويعافي المبتلى، ويبارك في الأولاد، ويبارك في البنات، ويبارك في الزوجات، ويحفظ البيوت، يملأها بالأرزاق الواسعة، يملأها بالأخلاق العالية، يملأها بالمحبة، يملأها بالمودة، ويكرمنا وإياكم بكرامات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والعفو منكم. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan untuk umat ini orang-orang yang hatinya terpaut dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka adalah yang mengasaskan majlis yang kita hadiri pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan barakah kepada mereka dan memberikan barakah kepada mereka yang berkhidmat di majlis-majlis ini. Pengasas majlis ini yang merupakan mereka yang mempunyai hati yang terpaut dan bergantung kepada Allah adalah Syekh Muhammad Uthman Al-Ishaqi dan juga Syekh Kiai Haji Muhammad Ahmad Asrari bin Muhammad Uthman Al-Ishaqi. Ini semua adalah golongan orang-orang yang hatinya terpaut dengan Allah sehingga menjadikan dan mengasaskan majlis yang kita hadiri pada hari ini. Semoga Allah memberkati putra-putranya, khususnya adalah Ainul Yaqin dan juga saudara-saudaranya yang laki-laki dan juga perempuan. Dan semoga Allah memberkati kepada semua yang hadir, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengampunan dan maghfirah kepada mereka orang-orang yang terdahulu menghadiri majlis seperti ini dan sudah pindah ke rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah Habib Tahir bin Abdullah Al-Kaf yang senantiasa beliau hadir dalam majlis-majlis seperti ini, dan juga Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Kaf yang juga senantiasa hadir majlis seperti ini. Beliau Habib Tahir selalu menerjemahkan ceramah yang disampaikan dalam bahasa Arab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati mereka yang mendahului kita ke rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah memberkati kepada kamu semua, memberkati kepada ahli khidmah, kepada mereka yang menjalankan majlis khususiyah dan juga ahli tariqah. Dan semoga Allah memberkati tetamu-tetamu kita yang ada di hadapan kita pada hari ini. Di antaranya ada pada kalangan mereka habaib yang hadir dalam majlis seperti ini. Semoga Allah menjaga mereka, memberikan afiat kepada mereka dan menganugerahkan kebaikan kepada mereka. Dan semoga Allah memenuhi segala hajat dan niat kita kepada Allah, memberikan kesembuhan dan kesehatan kepada yang sakit. Semoga Allah memberkati rumah-rumah kita, anak-anak kita, yang laki-laki atau perempuan. Rumah-rumah kita dihiasi dengan akhlak yang baik. Amin Allahumma amin. Kemudian ceramah diakhiri dengan doa yang kita aminkan bersama. Kurang lebih terjemahan mohon maaf. Hada billahi taufik.